طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kitab ini garis masa hayat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya secara peribadi telah memulakan sirah Nabi secara kecil-kecilan. Bila mana musim Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka saya telah buat satu buku kecil lama namanya Ma'rifah Rasulullah. Kecil tapi padat. Kita cover banyak secara khusus. Jadi lahirlah buku Ma'rifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun. Kemudian bila datangnya hijrah Rasulullah SAW, hijratul Rasul ma'al hijrah, saya telah buat satu buku yang bertajuk Hijrah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cetak beberapa kali dan kita update maklumat dari semasa ke semasa. Kemudian dua kitab inilah yang utama. Kemudian saya tambah pula bila mana banyak orang cerca dan kata kepada Rasulullah SAW, maka saya buat satu buku Cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam bentuk buku-buku yang kita anggap dalam bahasa Arab sebagai kutayyib. Apa makna kutayyib? Kitab-kitab kecil. Kemudian itulah berlaku hampir 20 tahun, 30 tahun. Dan saya juga mengambil kesempatan untuk menjadikan buku Ar-Rahiqul Makhtum yang dicetak oleh Yadim, yang diterjemah dan dialihbahasakan. Pengarahnya Safiyur Rahman. Bukunya cukup baik. Pernah memenang award. Alhamdulillah. Kemudian saya juga telah diminta beri kata-kata pengantar. Semasa saya menjadi menteri, saya minta Yadim untuk keluarkan satu lagi buku yang bersifat Atlas Nabawi yang dikarang oleh Dr. Profesor Syauqi Abu Khalil, kalau tak silap. Dan buku itu siap dan dicetak dengan baik dan alhamdulillah kesannya cukup baik juga, tapi tidaklah sebaik Ar-Rahiqul Makhtum dalam bentuk bergambar, tapi dia mengambil apa yang berlaku tu. Kemudian alhamdulillah 2 atau 3 tahun lepas saya ke Makkahul Mukarramah, lawatan secara resmi. Sampai di Mekah, saya dikunjungi oleh seorang yang amat luar biasa. Tapi sayang, 1000 kali sayang, saya tak sempat nak ziarah dia. Nak ziarah tempat tersebut, rumah dia. Dia ajak. Orang ni, kata silap namanya Dr. Nasir. Allah jadikan dia mewakafkan hidup dia puluhan tahun. Semata-mata untuk bincang berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita kat saya, dia tulis dengan pen ataupun mata pena ni, bila patah ni dia sipang. Pen hak patah tu saja lebih dari 400 pen. Tak tahulah berapa banyak dia tulisnya. Akhirnya bila dia kaji, dia tulis, dia boleh buat satu buku pendek, kecil tapi cantik berkenaan dengan
sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan itu, apa yang berlaku? Ya, ini cita-cita saya tapi belum sampai. Saya sebut je lah cita-cita saya tapi belum sampai. Walaupun ada percubaan, tapi bila saya dijemput, saya dibawa untuk masuk satu tempat namanya pameran Rasulullah SAW. Betul-betul depan Masjid Nabi. Sebelum pada ni sebelah kanan Masjid Nabi. Sekarang dipindah depan Masjid Nabi. Di situ dia menggunakan 3 elemen penting. Siapa boleh masuk, bagus. Bayarlah mungkin dah RM20 ke RM50 ke tak apa. 3 elemen penting. Apa elemen penting yang dia dapat? Nombor 1 sekali, dia ni tempat tersebut dia ada pakar-pakar yang beri penerangan. Nombor 2, dia ada bahan-bahan tinggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada secara real atau secara replika. Sebab sebahagian besar bahan-bahan tinggalan Rasulullah SAW ini wujud di banyak muzium di Turki. Sebab Turki pernah perintah lebih daripada ratusan tahun Empire Ottoman ataupun Khilafah Osmaniyah. Lama. Jadi dia ada satu, siapa pernah pergi ke Turki, dia ada satu muzium namanya Muzium Topkapi. Muzium ini mengumpulkan sejarah yang banyak. Termasuklah pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedang Salahuddin Al-Ayyubi, dan ada pedang Allah macam-macam, pedang daripada Hungary. Saya ingat kita sendiri tak ada nak taugak nak akak. Berat, panjang, besar. Macam-macam mana tu cerita zaman dulu dan luar biasa. Dan nombor 3, keistimewaan Ma'raj Rasulullah SAW ni, dia up-to-date-kan dengan ada kita boleh masuk di tempat tersebut secara visual yang bersifat gambaran tu 3D. Saya ingat saya pernah masuk kat Finas. Ada Puan Oji Ahmad Daud jemput saya. Dia buat satu filem ringkas, drama ringkas. Hak baiklah, masuk pendek je tapi nak beri satu ibrah, adalah satu ni. Tapi yang ni jauh lagi cantik lah. Cantik sangat. 3D dia tu, kalau kuda lari tu, kita rasa macam nak langgar kita dah depan. Hebat. Dan gambarnya, bunyi dentuman, sebab kita pakai benda ni, dengan pakai ni, tapak kaki kuda tu berjalan dengan ladamnya. Dang. Memang real lah. Real sangat. Iaitu kalau kita boleh buat di Malaysia, saya rasa kita mencelekkan sunnah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sebenarnya. Daripada situ mula saya fikir tentang sirah ni. Kerana bagi mereka yang belajar sirah Nabi, dia akan menemui tokoh-tokoh utama di sepanjang zaman. Antara yang awal-awal menulis sirah Nabi ni dalam pelbagai dimensi. Antara yang menulisnya adalah Al-Imam Tirmizi melalui kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Antara ni ulama hadis. Antaranya Al-Imam Al-Baihaqi, ulama besar mazhab Syafi'i, melalui kitabnya Dalailun Nubuwah. Kemudian kalau kita tengok yang pure sirah ini, kita akan dengar nama Ibnu Ishaq. Kita akan dengar nama Ibnu Hisham.
kita akan dengar nama tokoh-tokoh yang jauh, yang hebat kitab-kitabnya. Ibnu Hisham ni kalau kita baca ada dua yang suhu. Satu Ibnu Hisham pakar sirah, dan itulah yang hebatnya. Kemudian Ibnu Hisham yang kedua ini pakar nahu. Ibnu Hisham pakar nahu. Itulah, ini cerita 1000 tahun lebih hijrah, lebih sebelum pada tu lagi. Kemudian ulama-ulama ini mula mengumpul sirah Nabi ini dalam bentuk pelbagai. Ada ambil sikit, ada ambil banyak, ada secara ni, begitulah berlautan. Kemudian kita tengok, alhamdulillah, pada zaman 50 tahun terakhir ini ataupun 60 tahun terakhir ini, minat kembali kepada sirah dan hak Nabi ni, sunnah ni luar biasa. Seorang ulama besar daripada Syria, Dr. Mustafa Sibai rahimahullah, dia nak sayangnya kepada sunnah Nabi, dia buat satu kitab yang cukup luar biasa, As-Sunnah wa Makanatuha. Ini difa' anis sunnah. Juga terkait sedikit sebanyak. Dan buku ini telah menjadi antara buku yang dibentangkan dalam tesis di Al-Azhar dan mendapat pujian para ulama. Dia buat macam itu. Al-Imam Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, dia mengkaryakan kitab sirah Nabi untuk anak-anak. Juga popular dan pernah diajar di Universiti Islam Madinah, khususnya dalam markas bahasa Arab. Dia ajar kitab tersebut. Tak cukup dengan itu, akhirnya ulama-ulama mari memikir. Antaranya, Allah ilhamkan keluar satu kitab yang cukup baik, di mana semuanya itu difiqahkan. Antara yang mencetuskannya adalah Syekh Mufakkir Islami Muhammad Al-Ghazali. Maka lahirlah Fiqhus Sirah, cukup hebat yang amat kitab ni. Kemudian saat yang sama kita tengok kemudian sikit, seorang ulama daripada Syria, guru kami Fadilatul Syekh Allamah Muhammad Said Ramadan Al-Buti, juga menamakan kitab dengan nama yang sama, Fiqhus Sirah. Kecuali kedua-duanya berbeza. Yang pertama lebih kepada cara pemikiran, sebab dia mufakkir tinggi. Yang kedua, cara iktibar dan beberapa perolehan-perolehan daripada peristiwa cukup baik. Adapun yang kedua, saya sempat belajar ketika berada di kota Syam dan saya tengok majlis tu penuh orang. Seronok, orang agak suka dengar. Memang seronok bincang bab sirah ni. Dan kita harap majlis kita selepas pada ini bertambah lagi dan orang akan minat tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian di celah-celah itu datang seorang ulama besar daripada Syria juga, namanya Dr. Munir Ghadban, yang mengkaryakan satu karya yang bertajuk Fiqhus Sirah Al-Harakiyah, yang akhirnya kitab saya sempat bertemu dengannya kerana beliau pernah menjawat jawatan sebagai pensyarah di Ummul Qura, Mekah. Bila saya pergi ziarah dia masa tu, dia cerita bukunya itu telah diambil oleh sebahagian negara Middle East, kalau tak silap Yaman ataupun apa-apalah, yang telah menjadikan buku itu pengajaran. Dan bukunya juga cukup menarik, dan oleh kerana dia dibayangi oleh dua tokoh yang besar ni, jadi nampak ketinggalanlah sikit dari segi popularnya.
Saat yang sama peringkat dunia, sama ada Majma' Fiqh Islami ataupun Rabitah Al-Alamil Islami, telah buat satu pertandingan antarabangsa, iaitu menulis semula sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ringkas tetapi padat, dan paling penting berdasarkan kepada nas-nas yang sahih, yang tepat dan yang betul. Nak yang betul, bukan yang tak betul. Dan alhamdulillah hasil pertandingan itu telah disertai oleh ulama ramai di dunia yang kalamnya lebih tajam daripada lisannya. Tiba-tiba seorang ulama daripada benua India, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dia baru meninggal sekitar 15 ke 20 tahun lepas atau kurang sikit, telah mengkaryakan dan beri nama Ar-Rahiqul Makhtum. Dan buku ini telah dinobatkan sebagai buku yang terbaik. Dan saya rasa tak pelik, kerana budaya ulama sebelah sana, dia mempunyai kekuatan dalam ilmu hadis. Jadinya nas-nas yang dikemukakan itu referennya daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia boleh bukan melangkaui semata-mata dengan rujukan Sahih Bukhari Muslim, bahkan Sunan Sittah yang dimaksudkan dengan An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi. Bukan sekadar itu, tapi dia juga melangkaui kepada kitab-kitab hadis yang lain, termasuk Al-Bazzar, termasuk Al-Baihaqi, dan banyak lagi rujukan-rujukan dia. Kerana dia seolah-olah ensiklopedik, dan dia dapat mempersembahkan buku yang cukup menarik. Alhamdulillah. Kemudian kita tengok selepas daripada itu, sebagaimana saya katakan, tiba-tiba datang seorang bernama Dr. Syauqi Abu Khalil. Dia telah buat buku yang berbentuk Atlas Nabawi. Apa makna Atlas Nabawi? Dia ambil gambar dikatakan tempat Nabi pernah pergi dan Nabi pernah singgah. Berdasarkan keadaan macam itu, dia pergi, dia ambil situ, dan buku tu cukup menarik. Sebab itu saya perintahkan ataupun minta daripada pihak Yadim terjemah dan selesai dulu. Cukup menarik. Kemudian sudah sekian lama saya duk fikir, kalau saya nak buat kitab sirah, kerana di Malaysia ni kita tengok banyak sirah yang cuba dibuat. Antara yang terlengkap yang dikaryakan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang bertajuk Fiqh Sirah Al-Harakiyah, sebanyak 3 jilid, iaitu antara yang Melayu yang terbaik lah. Termasuk juga sastrawan negara kita, Samad Said, juga mengkaryakan dalam bentuk sastra yang ditajukkan dengan Al-Amin. Bukunya tebal tapi mengikut olahan daripada ilmu yang ada padanya. Jadi alhamdulillah kita tengok buku-buku sirah ni banyak. Entah macam mana tahun ni, pada awal tahun saya fikir datanglah ilham kepada saya, apa kata kita baca sirah Nabi ni banyak kali, tapi semuanya itu masih lagi cara lama. Cara lama ni macam mana? Kita tahu Nabi hijrah ke Habasyah,
bukan Nabi hijrah, sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Habasyah 2 kali. Kita tahu Nabi hijrah ke Madinah. Kita tahu Nabi perang Badar. Kita tahu Nabi perang Uhud. Kita tahu Nabi buat perjanjian Hudaibiyah. Kita tahu berlakunya pembukaan kota Mekah. Kita tahu Nabi buat Hajatul Wada'. Kita tahu Nabi datang Madinah, duduk buat apa semua. Sebahagian kita tahu. Tapi kalau orang tanya satu soalan, bila perang Badar berlaku ni? Tak boleh jawab kita. Kadang-kadang kita bertukar antara perang Uhud dengan perang Khandaq. Berapa jarak masa, jadi kita tak tahu. Jadi saya fikir kita boleh buat berdasarkan garis masa kehidupan Nabi. Supaya kita dapat faham dengan lebih tepat lagi macam mana Nabi buat ni. Dan kita boleh bandingkan usia seperti ni macam mana. Kalau sebelum ni, kalau orang tanya umur Nabi berapa, kita akan jawab 63 tahun. Tapi dalam buku ni kita sebut 63 tahun 4 hari. Selengkap. Jadi saya fikir, akhirnya tercetus idea, saya ajak kawan-kawan, pakar kita susung. Alhamdulillah susung. Cuma susunan pertama bila siap, saya tengok ada sahabat-sahabat kita yang lain, fajazahumullahu khairul jazak, buat kitab sirah. Yang nampak kemah ni, saya kata tak boleh. Kalau kita nak buat, kita kena buat biar kemah betul-betul. Maka dalam buku ni, kita buat susung dalam bentuk yang sedikit kelainan. Kalau tuan-tuan tengok susunannya, yang pertama sekali kita akan sebut dalam mukaddimah. Kita sebut mukaddimah. Yang kedua, kita nak kenal. Bila kita bincang bab Nabi Muhammad SAW, kena kenal nama, nasab dia dulu. Dan nasab ni, jarang orang akan bicarakan siapa-siapa Nabi. Kita akan sebut Nabi kita nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Bin itu semua tu kita akan sebut siapa orang itu. Macam contoh, atuk Nabi yang keempat, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Yang ketiga, kita kata Hashim tu ialah atuk Nabi lah. Tapi kita tahu tak, Hashim tu dia ni orang Mekah, nega di Syam, singgah di Madinah. Biasa. Sebab itu bapa Nabi mati di Madinah. Masa tu namanya Yasrib. Hashim ni, apa yang berlaku? Dia duduk di Madinah, dia menikah seorang wanita Madinah. Dia menikah. Lebih tepat lagi dalam kawasan kabilah Bani Najjar. Bila menikah, dia balik. Bini tinggal di Madinah. Di Yasrib lah. Kemudian selepas berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun, dia patah balik ke Madinah. Dia patah balik ke Madinah. Yang bini dia tu telah lahir dah anak besar dah. Anak muda, bukan muda sangat. Berapa belas tahun gitulah. Anak muda. Jadi anak lelaki. Anak itu diberi nama Muttalib. Atuk Nabi ya. Atuk Nabi ni dibawalah oleh Hashim balik ke Mekah. Orang kalau mula-mula mari pergi tempat orang lain, jadi macam jangga. Dia jalan ikut belakang bapak dia. Dah kena tempat lagi. Jalan ikut belakang. Perangai atau tradisi orang Arab zaman dulu, kalau jalan ikut belakang ni, itu namanya hamba. Kalau tuan-tuan tengok filem Ar-Risalah,
the messenger seumpamanya. Tuan-tuan akan tengok macam mana orang pegang orang-orang kaya Mekah bangsawan ni duk erek, duk akak dia punya jubah labuh di belakang tu. Itu hamba. Sebab itu Muttalib dipanggil Abdu Al-Muttalib. Itu sebab dia panggil macam tu. Baik, nama sebenar dia apa? Nama sebenar dia kalau tak silap dalam buku ni ada sebut Syaibatul Hamd. Jadi kita akan cuba bahaskan siapa sebenarnya atuk Nabi ni. Orang ni. Tu cara dia. Kalau kita kata nak kenal kok, biar kenal betul-betul seorang-seorang. Kemudian saya sebut tentang khabar gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran Barqalin ataupun Farqalin ataupun seumpamanya. Kenapa? Kita nak ambil balik apabila Allah sebut datangnya Isa alaihi salam. Nabi Isa ni salah satu tugas dia wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku nak rayak, nak bagi tahu berita gembira akan datang selepas aku seorang rasul yang namanya Ahmad. Dan kita kena faham selepas Nabi Isa diangkat, kitab Injil, kitab Taurat, dia ikut padri utama mereka, rahib-rahib mereka. Macam mana? Baru tulis. Hak ni tulis. Sebab itu wasi dia pelbagai. You nak bicara dengan wasi apa? Injil Barnabas, Injil Mark, Injil Luka, macam-macam. Saya pernah masuk di maktabah perpustakaan London. Tengok kat Injil tu daripada hujung tu sampai hujung tu macam-macam jenis. Tapi yang mendakwa Injil turun kepada Nabi Isa itulah Injilnya. Tapi kenapa usia yang pelbagai? Sebab dia tulis lepas pada itu. Dan Allah sebut yuharrifunal kalima amma wadi'i. Mereka ubah daripada tempat-tempatnya. Sebab itu kita tengok akhirnya timbul satu kalimah Barqali ataupun Farqali. Yang ini kita akan cerita dalam kisah ni panjang, menarik. Kemudian kita sebut Nabi daripada kelahiran sampai diturunkan wahyu. Yang ini tuan-tuan, dapatan maklumat pertama tidak berapa jelas, kedua tidak berapa banyak, ketiga tidak berapa dicakna dan diprihatinkan sangat. Kecuali beberapa peristiwa penting seperti Nabi pergi perang Al-Fijar, seperti Nabi ikut ziarah ke Syam dibawa oleh bapa saudaranya, seperti Nabi bawa dagangan Khadijah, seperti Nabi kahwin dengan Khadijah, seperti Nabi SAW menghadap kepada ataupun bertemu kepada Waraqah bin Naufal. Begitu juga Rasulullah SAW menjadi hakim untuk menyelesaikan kemeluk nak meletakkan batu Hajarul Aswad kepada tempatnya. Begitu juga Rasulullah SAW puji satu perjanjian yang dipanggil Hilful Fudul. Itu saja lebih kurang. Riwayat hak lain tak banyak dari segi kita nak kupu. Jadi riwayat cerita-cerita ni kita tak boleh takut tambah. Macam drama, macam epic mak kilau kita buat tu, tambah rasa nak sedap sikit biar menang lawan rebah. Kalau kalah tak jadi hero pula. Dia jadi tak sedap, jadi kita pun jadi semangat sikit. Walaupun kadang-kadang tu ada ketepatan tu bukanlah sangat tu. Tak apa. Jadi Rasulullah SAW ni kita tak nak kita masuk man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang
dusta atasku dengan sengaja, maka sedialah tempatnya di api neraka. Kita tak nak macam tu. Kemudian kita tengok juga selepas daripada itu, ketibaan Nabi diturunkan wahyu. Kisah diturunkan wahyu ni kita sebut. Daripada turun wahyu, hijrah sampai kota Madinah. 13 tahun. Macam mana prosesan ujian dakwah daripada Siriyah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun kepada dakwah Jahriyah bertentangan. Ini cerita menarik. Ini siri-siri air mata lah. Penyiasaan demi penyiasaan, pembunuhan, tekanan sampai kepada macam-macam. Yang ini berlaku selama 13 tahun. Kemudian ketibaan Rasulullah SAW di Madinah sampai perjanjian Hudaibiyah selama 6 tahun. Jadi seolah-olah saya bahagikan kehidupan Nabi di kota Madinah ni walaupun 10 tahun lebih kurang, tapi 2 fasa. Fasa yang pertama lebih kepada defend, dan fasa pertama lebih kepada membina. Fasa yang kedua ini daripada Nabi lahir, Nabi hijrah sampai Nabi pergi ke kota Madinah, perjanjian Hudaibiyah. Kerana masa itulah Nabi bina piagam perlembagaan Madinah, Nabi susung atu, Nabi perang Badar. Perang Badar tu nampak macam Nabi serang, tapi tak. Sebab Nabi nak tangkap, nak kawal kafilah Abi Sufyan. Tapi yang datangnya Abu Jahal lagi serang. Jadi defend lah. Perang Uhud, mereka nak serang balik. Nabi defend lagi. Perang Khandaq, mereka nak menghancur seluruh. Nabi defend lagi dengan gali parit. Ini masalah marhalah kita ad-difa', mempertahankan. Tapi bermula Hudaibiyah itu marhalah menyebarkan. Dan marhalah untuk mengembangkan dan menguasai. Artinya kejayaan Nabi SAW itu titik tolaknya Allah buka selepas perjanjian Hudaibiyah. Itu besarnya. Yang saya ada ulas malam dalam tazkirah. Jadi daripada situlah kita tengok Nabi hantar surat ke raja-raja, maharaja Rom, Parsi, Kaukis Mesir, Najasyi. Nabi hantar surat kepada macam-macam, hantar. Situlah Nabi SAW mula menggerakkan dengan aktif tentera-tentera Islam. Yang akhirnya berjaya. Sampailah perang Mu'tah, berjaya juga. Hebat. Hunain berjaya. Pembukaan kota Mekah menjadi pelengkap kepada kejayaan. Jadi kita akan tengok macam tu. Kemudian kita ambil bab keempat, perjanjian Hudaibiyah sampai kewafatan Rasulullah SAW. Termasuklah Nabi melaksanakan Hajjatul Wada'. Berakhir dengan hari-hari terakhir dalam kehidupan Nabi. 10 hari sebelum mati, 9 hari, 8 hari, 7 hari, sampailah sehari sebelum wafat. Kita tengok. Luar biasa. Dan kita juga menyebut sedikit macam mana pelantikan khalifah. Apa peristiwa ketika nak mengembumikan Rasulullah SAW. Semuanya itu insya-Allah kita akan detailkan satu persatu. Kemudian yang bab kelima kita sebut sifat dan kurniaan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita nak kenal Rasulullah ni macam kita ke tak? Boleh tak kita rasa aku ni kalau kuat baik jauh lebih baik daripada Rasulullah? Tak boleh. Kita lebih kau ni kurang banyak kau lain. Tak boleh. Kenapa? Kerana Rasulullah ni memang orang yang luar biasa. Dan ini diakui oleh sahabat sendiri. Diakui. Sahabat ada yang kata tak nak kahwin, ada kata tak nak puasa, tak nak buka sebab nak puasa seumur, ada kata tak nak tidur malam. Nabi jawab, aku lebih baik daripada kamu. Ama ana akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Bukan bangga, tapi cerita hakikat. Itu cara Nabi. Dan Nabi ajar kehidupan ni tak boleh macam tu. Kena ada masa tidur, ada bangun,
Ada buka, ada puasa, menikah, tanggungjawab, semua kena ada. Barulah betul cara. Kemudian kita nak cerita pula tentang pendapat tokoh. Tokoh barat, tokoh timur, siapa kata tentang Nabi ni? Luar biasa. Dengan insaf, mereka buat kenyataan seperti Timeliner, seperti John Adler, seperti kita kata Mahatma Gandhi, dan banyak lagi kita senaraikan. Semua dalam bahasa mudah, respek yang tinggi dan tertinggi akan kebolehan Rasulullah SAW. Rasulullah ada mitresta yang terbaik. Rasulullah seorang ibu bapa yang terbaik. Rasulullah seorang rasul yang hebat. Rasulullah, dia cukup lengkap. Orang lain kepakaran satu bidang, Nabi keseluruhan. Sebab itu kita disuruh ikut Nabi. Baik. Kemudian kita cerita pula Baitun Nabawi, rumah tangga Rasulullah. Macam mana cara Rasulullah hidup ni? Kita nak tahu juga. Hak luar tu nampaklah dengan sahabat. Dalam rumah tangga dia macam mana? Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Rasulullah SAW ada berapa orang? Dan kita ceritakan seorang-seorang, tapi kita tak nak cerita panjang sangat. Pernah kita buat panjang sangat, kita terpaksa ringkaskan. Sebab kalau panjang sangat dia jadi tebal, lebih kurang dah 100 muka surat lagi. Jadi letih nak bawa pun berat dah ni. Kat sekilo dah seorang. Jadi tak, biarlah ringan sikit lah. Kita rekah-rekah lah. Bukan sekadar Ummahatul Mukminin, kita juga cerita siapa yang pernah menjadi hamba kepada Rasulullah. Kita sebut senaraian hamba-hamba Rasulullah SAW. Ada hamba yang Nabi memang baik semua. Hebat. Ada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nabi kata kat dia, sal, mintalah. Dia jawab, uridu murafaqaka fil jannah. Aku minta aku boleh duduk sama kamu dalam syurga. Berapik juga. Nabi jawab, izan fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu, tolonglah hatiku dengan banyak sujud. Kemudian kita cerita anak-anak dan cucu-cucu Rasulullah SAW. Ramai anak-anak Nabi. Anak tu ialah adalah kita tahu sangat. Cucu. Kita akan sebut cucu daripada Fatimah berapa orang. Cucu daripada Ruqayyah berapa orang. Cucu daripada Ummu Kulsum berapa orang. Cucu daripada Zainab berapa orang. Hak lelaki semua mati muda. Kecil. Tak ada lah cucu daripada anak-anak Nabi hak lelaki. Tak ada. Tanggungjawab Muslim terhadap Rasulullah SAW. Yang ni kita nak tahu. Bila kita bincang, sebenarnya kita dengan Nabi ni macam mana? Adakah sama dengan ayah kita, dengan mak kita, dengan suami kita, dengan isteri kita? Tidak. Dia lain. Mereka yang dijamin masuk syurga oleh Rasulullah. Saya sebut juga. Supaya kita kenal orang-orang ni watak yang ditanda tangani. Seolah-olah bahasa macam itulah. Diperaku oleh Rasulullah SAW ahli syurga. Macam saya, kita tak boleh kata ni ahli syurga ni. Tak boleh. Cuma kita kata orang yang jaga semayang betul-betul orang ni, dia ahli syurga, tak apa. Tapi Nabi dia boleh tuding. Abu Bakar dalam syurga. Umar dalam syurga. Dalam hadis sahih. Asyaratun fil jannah. Abu Bakrin fil jannah. Wa Umar fil jannah. Wa Uthman fil jannah. Wa Ali fil jannah. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Wa Talha bin Ubaidillah fil jannah. Wa Zubair ibn al-Awwam fil jannah. Wa Sa'i fil jannah. Wa Sa'id fil jannah. Dan yang terakhir Nabi sebut wa Abu Ubaidah fil jannah. Nabi kata ada 10 orang ahli syurga. Abu Bakar dalam syurga. Umar dalam syurga. Uthman dalam syurga. Ali dalam syurga. Abdurrahman bin Auf dalam syurga. Zubair bin Al-Awwam dalam syurga. Talha bin Ubaidillah dalam syurga. Sa' bin Abi Waqqas dalam syurga. Sa'id ini adalah adik ipar kepada Sayyidina Umar. Yang Sayyidina Umar masuk tu, terajang pintu tu, tengok ni pergi tapar tu dengan adik ipar dengan adik dia masuk Islam.
Kisah tu Sa'id masuk Islam tu. Dan akhir sekali Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah yang digelar sebagai Aminu Hazihil Ummah, setiausaha agung ataupun pemegang amanah kepada umat ini. Nabi tu dalam satu majlis. Majlis lain kita lah kumpul, hak Nabi tuding seorang-seorang ahli syurga ni tak kurang daripada 40 orang. Tolak ni. Ada lagi. Dan kita ada sebut sebahagian. Dan secara kelompok ramai, orang yang serta perang Badar dalam syurga. Kita ni nak masuk macam mana? Kita dah zaman akhir. Kita boleh usahakan kita masuk dalam hadis Nabi kata, yadkhulu min ummati sab'una alf min ummati al-jannah. Akan masuk syurga 70,000 orang di kalangan umatku ahli syurga. Nabi kata apa? Bighairi hisab, tanpa hisab. Mereka yang ada 4 sifat. Hum la yaktawun wa la yatatayyarun. Satu lagi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia tak main tenung nasi, dia tak main ni, tak takut ke benda ni, hak benda syirik, hak benda khurafat, hak benda ni bimbang, tapi dia tawakal kepada Allah. Mereka tu ahli syurga. Bila Nabi cakap macam tu, seorang sahabat Nabi bernama Ukashah ibn Mihsan, ya Rasulullah, doakan kat saya. Nabi kata kamu seorang. Orang lain pun bangun saya juga, ya Rasulullah. Rasulullah kata tak, hadiah seorang je, orang dah bagi banyak-banyak. Nabi kata sabaqaka Ukashah, kamu telah didahului oleh Ukashah. Ukashah ni macam mana? Pergi perang Badar, pedangnya patah. Mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, pedang hamba patah. Rasulullah kata tak apalah, kau ambillah pelepah tamar. Dia ambil pelepah tamar, Nabi doa, akhirnya jadi pedang. Oh, sedap libah. Hebat. Dan pedang itu masa berlaku peperangan sesama Islam, sama ada antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, ataupun antara Sayyidina Ali dengan peperangan Al-Jamal dengan Aisyah, dan dia patahkan pedang dia. Dia kata pedang ni tak sesuai, bunuh orang Islam. Itulah Ukashah. Jadi ceritanya banyak. Kita masukkan juga tentang hayawan dan tunggangan serta senjata kelengkapan perang milik Rasulullah. Rasulullah ni ada menatang dia. Dan menatang dia ni dia ada nama, tuan-tuan. Yang itu pun kita bincang, tapi sama ada kita mati dulu atau pedang tamat tu, saya kata saya nak cepat tu buku ni. Tapi boleh baca di rumah, tak boleh baca. Binatang ni. Binatang ni bagus, tuan-tuan. Binatang Nabi. Dia beri nama binatang dia. Pedang-pedang dia pun dia beri nama. Dan dalam dapatan kami juga, Nabi ni dia ada ayat jatang. Ada seekor, dia bela. Tujuannya, kalau musafir bawa. Jadi ayam ni tuan-tuan, ibarat kot jang loceng lah sama sekarang. Sama dulu mana ada jang loceng. Jadi kukuk je bangun. Ayam dia rajin pada kita, dia tak semai malang lah, tapi dia kukuk. Dia kukuk tuan-tuan. Dia ada. Maknanya kita jangan fikir, Rasulullah, dia ada bagal dia ada. Dia ada unta Rasulullah ada. Ada hak terbaik, hak Nabi sayang sangat, namanya Qaswa. Hak yang Nabi buat hijrah tu. Hak itu dia bawa sampai Nabi mati, unta tak mati lagi. Dan unta tu dia bebas gitu je. Dan tak ada orang sembelih pun. Sahabat mari tengok dia, beri makan. Dia makan. Dia tak cakap. Mereka unta. Dia cakap. Tapi macam ada sentimental value lah. Tinggi, hebat. Macam-macam. Tukar, pedang, semua sekali. Saya rasa itulah mukaddimah. Hari ini kita mulakan dengan isi kandungan je dulu. Terima kasih. InsyaAllah lepas tu kita boleh panjang lagi satu persatu kisah-kisah mereka. Inilah di belakang sana. Kalau tak ada duit pun ambil dulu, tak apa. Sekali dengan isu kalimah Allah. Kalimah Allah ni saya tak dan cover sangat. Tapi saya sedang tulis. Dan buku kedua kami tulis untuk melengkapkan jawapan ni. Tajuknya Bismillah dengan nama Allah. Jadi itu saya ingat kalau buat mengajar tu kemah benar dah tu. Dengan dalil-dalil dan hujah-hujah semua sekali. Jadi akhir kalam, sahabat kita duk minta untuk mohon bacakan doa untuk jemaah kuliah duha kita yang akan menunaikan haji tahun ni. Boleh angkat tangan tak siapa dia pergi Mekah tahun ni? Allah. Okey. Jadi berapa bulan lagi? 16 bulan ni. Tak lama dah, minggu depan kot. Sekali lagi. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jalali wal Ikram ya Akramal Akramin wa ya Arhamar Rahimin. Ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hfazna, Allahumma hfaz akhana, Allahumma hfaz akhana ya Allah wa zawjah. Allahumma hfazhuma, Allahumma hfazhum, Allahumma hfaz hujjajana ya Allah. Allahumma sallimhum, Allahumma sallimhum, Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa amalahum amalan makbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma ja'al umratahum umratan mabrurah wa sa'yahum sa'yan mashkura wa amalahum amalan makbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.